Hello. Mentang-mentang baju hello. Video kali ni review NXT Takeover Dalam Rumah Kau. Sedap air coklat. Dah lalang tu. Nak share sikit. Cawan ni, karakter ni merupakan salah satu Zod dalam Power Rangers punya series lah. Dan ini merupakan kepala Zod paling favourite aku lah. Tengok kat screen korang sekarang ni, ada design One Piece, Power Rangers, Kamen Rider, Zod Power Rangers, Doraemon dan banyak lagi. Kalau korang berminat nak dapatkan cawan berkarakter ni, korang pergi je dekat ruangan description kat bawah. Aku dah letak link WhatsApp. Korang terus contact seller tu bagi tahu cawan mana korang nak. Penghantaran ambil masa 2 ke 4 hari sahaja. Kalau barang sampai ada retak ke pecah, tak cerita banyak, tukar baru. Dan seriously weh, bila aku try minum air ke apa ke, air tu rasa sama je. Tapi cawan ni memang rasa berkualiti. Pegang tahu, memang steady. Memang rasa macam bukan cawan murah. Ok, selesai hazuan cerita pasal cawan. Sekarang ni kita terus start dengan match yang pertama dekat NXT Takeover Dalam Rumah Kau, iaitu perlawanan Winners Take All NXT North American Champion dan juga NXT Tag Team Champion. MSK Bronson Reed defend dia punya title lawan dengan Legado del Fantasma. Satu perlawanan yang menyeronokkan, menghiburkan, pembukaan yang baik. Cumanya aku kurang suka sikit cara Legado del Fantasma ni digunakan. Bukan cara diorang digunakan lah. Diorang okey. Patutnya diorang lagi tunjukkan yang diorang lebih berkemistri. Tapi MSK dengan Bronson Reed tu yang terlebih-lebih chemistry diorang. Bagi aku macam storytelling goes wrong sikit kat sini. Sebab yalah, diorang bagi tahu yang macam MSK dengan Bronson Reed macam tak pernah bersama selalu. Legado del Fantasma ni dah sekufu apa semua. Tapi tiba-tiba dalam match ni kita tengok macam dari segi chemistry tu MSK dengan Bronson Reed tu macam lagi high lah. So macam something wrong kat situ. Tapi aku tak kisah pun sebenarnya, sebab perlawanan best. So cukup Dan keputusan kat sini, MSK dan juga Bronson Reed menang. Serius, Bronson Reed nampak solid gila dalam match ni. Dan aku pun tak tahu siapa je yang sesuai untuk kalahkan Bronson Reed untuk NXT North American Champion lepas ni. Paling wow dalam match ni bila adegan semua nak lompat keluar ke gelanggang tu. And then cara Legado del Fantasma, Joaquin Wilder dan juga Raul Mendoza buat diorang punya tag team finisher tu. Sebab kali ni diorang start dengan cara yang berbeza sikit daripada selalu, nampak unik. Tapi benda yang buat aku ternganga adalah bila Bronson Reed rempuh Santos Escobar dekat barricade tepi gelanggang. Xia Li dan Mercedes Martinez, perlawanan kedua. Apa yang aku suka luar daripada match ni lah, which is cara diorang build kumpulan Tian Sha ni. Nampak Xia Li yang lebih better daripada Xia Li yang sebelum ni. Dan akhirnya Tian Sha pun macam ada berdiri, cuba macam one on one dan cekik superstar lain. At least dia ada buat something daripada duduk selalu, lepas tu main Dragon Breath, keluarkan asap. Itu je yang dia buat kan. So at least kali ni dia ada do something So itu luar match. Tapi match tu macam mana? Sorry to say, bagi aku match ni sangat tumpul. Boleh kata macam average almost ke tak best Dan aku tak tahu aku nak salahkan siapa ke apa, tapi sorry lah kalau aku cakap ni Bagi aku tak pernah rasa ada perlawanan Mercedes Martinez yang aku tengok best. Dan even mic skill ke apa-apa yang Mercedes Martinez buat, aku tak berapa berkenan. Aku tak rasa Mercedes Martinez tu best. Bila aku dah rasa macam ni, terus aku terfikir, adakah sebab tu match ni tak best? Tak adil lah kalau aku letak semua benda dekat Mercedes Martinez. Adalah satu benda dalam match ni aku suka. Ending match ni lah, finisher Xia Li dengan keputusan match ni, Xia Li menang. Which is aku rasa memang satu keputusan yang tepat. Seriously, kalau lepas ni ada match Mercedes Martinez lagi, aku tak rasa aku akan teruja pun. Melainkan kalau match tu Fatal 4-way, ada beberapa superstar lain ke, tag team ada partner dia yang akan cover dia, yang akan carry dia ke, yang tu mungkin okey lah kot. But then for now, aku tak rasa Mercedes Martinez ni menghiburkan. Perlawanan ketiga NXT Takeover Dalam Rumah Kau, perlawanan rumah tangga. Kita ada ladder match, Cameron Grimes dan juga LA Knight lawan untuk $1 Million Championship. Ok, perlawanan awal-awal memang tak best bagi aku. Tapi start tengah sampai habis, match jadi best.
Walaupun Cameron Grimes kalah, which is aku tak suka, aku prefer Cameron Grimes menang sebab karakter dia lagi suits untuk jadi apa, $1 million championship. Yelah, dia dah menang stok bagai dah jadi orang kaya dah pun. LA Knight ni aku rasa macam tak ada orang lain, WWE pilih lah, okay, LA Knight sekarang ni tak ada feud, mungkin kita bagilah LA Knight feud dengan Cameron Grimes. Jadi time tu lah baru dia nak buat LA Knight ni nampak kaya kan. Sebelum tu Cameron Grimes yang originalnya kaya. So aku rasa dia orang sumbat je LA Knight ni. But then LA Knight juga yang menang, LA Knight juga yang jadi champion, which is aku tak faham kenapa buat macam ni. Walaupun kualiti perlawanan awal-awal tu tak best, tengah-tengah sampai hujung best, aku tak boleh deny character works dalam match ni memang terbaik. Walaupun storytelling tu still tak cukup padu dalam match, tapi boleh di cover dengan apa, character works lah, which is character works Cameron Grimes lah, especially dia memang over gila dengan crowd dalam match ni. Memang menjadilah To The Moon tu. Dan cerita pasal To The Moon tu, yang Cameron Grimes lompat tu tinggi weh. Serius, itu pun momen yang buat aku tercengang jugalah bila tengok match ni. Benda yang aku boleh simpulkan daripada match ni, aku just sedih lah Cameron Grimes tak menang, which is aku rasa satu keputusan yang salah. Perlawanan keempat NXT Women's Championship, Raquel Gonzalez, Ember Moon. Yang ni tak perlu cakap banyak sebab perlawanan ni best. Tak ada something yang extraordinary pun. Aku rasa everything is going well. Memang just nice lah match ni. Dia tak boring, dia memang best, tapi dia tak adalah best yang terlalu wow. Dan penggunaan Dakota Kai okay. Even Raquel Gonzalez pun cara dia debil, cara dia macam, yelah, takkanlah dia nak kick out daripada finisher Ember Moon kan. So adanya Dakota Kai untuk support angkat kaki dia kat situ. So aku rasa everything works well je lah dalam match ni. Cuma tak ada something yang wow yang buat kita rasa macam teringat-ingat dekat match ni. Dan main event NXT Championship Fatal 5-Way, Karrion Kross defend dia punya title lawan dengan Kyle O'Reilly, Pete Dunne, Johnny Gargano dan juga Adam Cole. Tak ada bebe, Hazwan Shah yang bebe. Seriously, aku letak harapan gila yang match ni best lah. Dan nasib baik diorang deliver benda tu. Match ni memang best gila, babek. Aku suka gila semua benda dalam match ni, kecuali satu je yang bagi aku macam slack. Tapi disebabkan macam 99% yang lain best, 1% ni aku boleh macam ignore, buat-buat tak nampak. Dan 1% tu adalah bila Adam Cole buat Panama Sunrise dekat Johnny Gargano. Dia boleh je pin terus, tapi dia macam positionkan badan dia untuk macam, kita tengok pun kita tahu, oh dia kena positionkan macam tu supaya ada orang boleh tarik kaki dia keluar ke apa, keluar gelanggang lah kan. Which is memang benda tu terjadi, Pete Dunne yang tarik kaki dia. So aku rasa macam, kau bagi kita nampak benda tu, aku tak appreciate lah. Tapi tak apa, sebab itu 1% je dalam match ni yang aku tak okay. Selebihnya 99% padu babe, memang cantik gila. Perlawanan daripada mula sampai habis, apa benda yang diorang buat semua macam wow, menghiburkan. Diorang punya offense kali ni unik-unik. Flow dan juga pacing match ni agak shaky. Bukan shaky yang tak bagus, shaky yang bagi aku kira-kira lah. Dia bagi kita naik, cool down kejap, naik balik, cool down kejap. So dia berombak, beralun kan. Tapi semua benda yang diorang buat tu disusun dengan sangat kemas. Aku ingat time Pete Dunne buat dia punya finisher time tu, the bitter end, aku memang fikir Pete Dunne menang lah. Tapi tak, Karrion Kross berjaya kick out. Sebab kalau tanya aku nak siapa menang, prediction aku memang aku rasa Karrion Kross akan menang lah. Sebab tak rasa NXT nak bagi lagi 4 orang ni jadi champion. Tapi kalau aku boleh pilih siapa menang, memang aku nak Pete Dunne yang menang. Dalam match ni kita nampak Karrion Kross dibuild macam seorang monster, macam Adam Cole dengan Kyle O'Reilly yang macam dapat spotlight lebih. Keputusan kat sini seperti yang dah dijangkakan, Karrion Kross retain dia punya NXT champion. Ending yang okay kot. Dia macam protect Kyle O'Reilly dan superstar yang lain jugalah dalam masa yang sama, sebab Kyle O'Reilly tak tap out kan. Secara overall match ni aku memang suka gila lah. Memang best gila. Bang. Bila match ni dah habis, dia tak habis macam tu je. Ada satu promo dekat belakang pentas, which is yang interview tu apa, McKinsey tu, dia interview William Regal. Dan dia tinggalkan kita dengan satu cliffhanger guys. Kau ingat apa? Tengok drama ke? Bapak buat aku tak sabar nak tengok NXT Selasa ni kan. Selasa, which is kat Malaysia hari Rabu. Dia kata akan ada perubahan yang berlaku. Dan aku terasa teruja gila nak tengok apa perubahan yang akan berlaku dekat NXT lepas ni. Kalau aku kena bagi bintang untuk NXT Takeover dalam rumah kau ni, aku akan bagi 7.5 bintang daripada 10 bintang. Tak boleh nak bagi tinggi sangat sebab ada match yang mengecewakan aku, macam Xia Li dengan Mercedes Martinez. Tak best langsung. Dan ada juga beberapa benda ataupun point yang aku rasa boleh diperbaiki lagi. Tapi benda tu semua minor je, tak ada masalah pun. Yang paling penting,
NXT TakeOver dalam rumah kau kali ni memang best. Itu yang penting. Match of the night untuk aku adalah Fatal 5-Way match untuk NXT Championship, dan Performer of the night untuk aku sudah tentu Cameron Grimes. To the moon, mother father.